kasih kepada Firdaus dan terima kasih kepada sahabat-sahabat lain. Okey, jadi soalan tu dia tanya adakah sesuai Abah Malaysia ni dipanggil Abah Prihatin. Bagi saya nama ni boleh kita gelar banyaklah. Dia nak bagi nama dia Abah apa pun terpulang kerana dia berkuasa hari ini. Tapi saya melihat beliau adalah Abah perosak demokrasi, saya setuju. Muhyiddin juga Abah perutusan khas. Muhyiddin juga Abah darurat. Muhyiddin juga Abah COVID-19. Tetapi yang saya kira yang hari ini yang paling glamour adalah Muhyiddin lah Abah gantung parlimen. Jadi kita boleh lihatlah daripada banyak Perdana Menteri dahulu, walaupun daripada dulu dari segi politik kita tak setuju di antara perbankan dan kajian itu biasa, tetapi Tan Sri Muhyiddin Yassin nampaknya luar biasa. Ustaz Bafi kenal lah, moga mantan presiden dia dulu. Bagaimana Tan Sri Muhyiddin Yassin ni. Kita ucap tahniah kerana dia walaupun boleh memilih jalan selesa bersama dengan Tan Sri Muhyiddin Yassin, tetapi agak itulah adab orang berjuang. Jalan yang sempit ke, jalan berduri ke, kita akan lalui. Yang penting adalah prinsip. Jadi jelaslah kita boleh lihat Muhyiddin Yassin sebagai Perdana Menteri hari ini, hanya kerana nak jadi Perdana Menteri, hanya kerana Tan Sri Muhyiddin nak jadi Perdana Menteri, dia sanggup digelar. Walaupun dia tolaklah bagaimanapun, tetapi rakyat Malaysia setuju bahawa Tan Sri Muhyiddin Yassin adalah bapa pengkhianat negara. Dia telah mengkhianat bapa politiknya ni Tun Dr. Mahathir sebagai penasihat partinya sendiri. Dan ahli-ahli bersatu berapa ramai. Dan hari ini kita boleh tengok, walaupun dia berkuasa, dia mengkhianati Bersatu Perak. Daripada Bersatu Perak dulu, boleh kepada Bersatu, yang ini timbalan presiden hari ini, menteri besar, hari ini dapat kepada UMNO. Dan UMNO dengan selamba berkata, lebih baik minta maaf daripada minta izin. Lalu dapatlah kepada UMNO di Perak. Dan kita tengok juga di Johor dan banyak lagi. Dengan arti kata lain, Muhyiddin Yassin bukan saja mengkhianat kita, tetapi dia mengkhianat partinya sendiri dan mengkhianat perjuangannya hanya kerana nak jadi Perdana Menteri. Saya sendiri seorang yang pernah mengagumi Tan Sri Muhyiddin Yassin. Di belakang tu ada buku yang saya ambil daripada Tan Sri Muhyiddin Yassin. Buku manifesto warna kelabu. Kerana buku tu dia cetak sedikit, saya minta dengan dia bagi ketika dia datang ke Bacok. Saya pergi jumpa dia, saya bercakap dengan dia. Saya masa tu saya terlalu respect kepada Tan Sri Muhyiddin Yassin. Kerana pada saya pada masa tu Tan Sri Muhyiddin Yassin betul-betul seorang pejuang. Kerana namanya langsung tidak dibincang sama ada timbalan Perdana Menteri ke apa ke. Dan dia sendiri beritahu, jadi kuli pun tak apalah ketika himpunan bersih di Kuala Lumpur. Jadi kita nampaklah Muhyiddin Yassin ni betul-betul orang yang nak menyelamatkan negara. Rupa-rupanya dia plan lama dah. Daripada zaman Tun Abdullah lagi, rupa-rupanya dia lawan masa tu Najib jadi Perdana Menteri. Dan masa Najib jadi Perdana Menteri, dia lawan Najib, 1MDB semua tu, dia nak jatuhkan Najib. Kata saya pada hari ini, betul tak betul pun, itulah saya berpandangan, masa tu lagi Tan Sri Muhyiddin Yassin sebenarnya nak jadi Perdana Menteri. Dia dibuang oleh UMNO. Ketika dia dibuang oleh UMNO, apa dia tak kata pada UMNO? Bersumpah tidak akan kembali lagi kepada UMNO, tidak akan kembali kepada Pompok. Dan apa dia kata kepada PAH? Parti ajaran sesak, PAH cium mulut dengan perompok, macam-macam dia kata. Barulah kita tahu sebenarnya Tan Sri Muhyiddin Yassin adalah bapa kepada bapa pengkhianat. Jadi segala gelaran hari ini hanyalah nak menghiburkan hati dia. Dia sendiri pun tak lena tidur malam. Kerana dia tahu suara rakyat. Mungkin pada permulaannya kita nampak dia baguslah. Ketika permulaan. Dia boleh umum macam-macam. Putusan khas. Tetapi hari ini, bila dia muncul di kaca TV, rakyat tak nak dengar apa. Rakyat nak dengar berapa ribu lagi dapat. Dalam keadaan kita hari ini, makanan tak ada atas meja. Duit dalam beg semakin kurang. Tan Sri Muhyiddin dah merokok. Jadi, rakyat tertanya-tanya lah, apa lagi nak dah bagi pada rakyat. Kerana, Tan Sri Muhyiddin Yassin dah hajar rakyat, akan ke bagi ni. Tapi sampai bila? Banyak mana pitih negara ni?
Jadi kita boleh katakan Tan Sri Muhyiddin Yassin ini dia dah jumpa jalan buntu, akhirnya jalan terbaik untuk kekal dia sebagai Perdana Menteri, istiadat darurat. Yang sebenarnya bukan dia nak mengatasi masalah COVID, tapi sebenarnya nak menyelamatkan dia sebagai Perdana Menteri. Dan kuncu-kuncunya ni seperti Tuk Guru Haji Hadi Awang nak menyelamatkan jawatan dia sebagai Duta Khas ni menyokong. Dah jadi wajib Tan Sri Anwar Musa, Taqiyuddin, mereka semua tu bukan kerana nak menyelamatkan negara tetapi nak menyelamatkan jawatan. Dan kalau ahli parlimen, ahli politik tak boleh bercakap di parlimen, di mana fungsi semak dan imbang kita? Di mana demokrasi yang ada dalam negara kita? Jadi kita boleh katakan Tan Sri Muhyiddin Yassin lah bapa perosak demokrasi dan bapa pengkhianat di Malaysia pada hari ini. Okey, pengkhianat ini sedang menyusun supaya anak muda muak dengan politik. Mereka sedang berusaha untuk menggagalkan usaha kita kalau berlaku pilihan raya untuk ambil balik mandat rakyat. Mereka dengan instrumen yang ada, JECOM sebagai contoh, dan juga propaganda-propaganda karut mereka itu akan terus menghasut rakyat supaya memperlihatkan bahawa politik ini dah tepu. Jadi jangan lagi terlibat dengan politik. Anak muda dan rakyat biasa kalau tidak terlibat dengan politik, maka Muhyiddin Yassin akan untung. Jadi insyaAllah saya kira dan saya yakin bukan setakat anak muda, orang tua Makcik Kiah pun dah marah pada politik, dan saya yakin Makcik Kiah akan membalas dendam kepada Tan Sri Muhyiddin Yassin melalui undi pilihan raya. Dan saya juga yakin wanita yang hari ini sebelum ni mungkin percaya dengan abah kau, duduk di hadapan televisyen bercakap betul-betul seperti ayah, jangan ke sana, jangan ke sini. Seluruh ataupun satu negara tertipu dengan lakonan abah kau. Jadi kita akan berdendam dengan Perdana Menteri hari ini. Dan dendam itu kita akan tunjukkan pada pilihan raya yang ke-15. Dan saya bersetuju hari ini mereka berlindung di balik istana. Mereka seolah-olah nak memberitahu bahawa istana yang hendakkan darurat ini. Sedangkan yang di Pertuan Agong, raja itu bukan hanya raja kepada Perikatan Nasional. Yang di Pertuan Agong adalah raja kepada rakyat Malaysia. Dan Agong tidak akan terlibat dengan politik. Jadi keabsahan Tan Sri Muhyiddin Yassin hendaklah dibuktikan di dalam parlimen. Tetapi seperti mana kalau kita tengok perlawanan yang tidak adil, ketika kita hampir nak menyumbat gol, dia larikan pintu gol. Lalu disalahkan kepada yang di-Pertuan Agong. Inilah celakanya politik mereka. Mereka yang minta dengan alasan 3,000 angka COVID, sakit COVID. Jadi yang di-Pertuan Agong bimbang. Dan yang di-Pertuan Agong tidak ada kepentingan politik. Yang di-Pertuan Agong memang nak negara kita selamat. Tetapi sebenarnya mereka menggunakan angka 3,000 itu untuk menyelamatkan mereka, bukan menyelamatkan rakyat Malaysia. Kerana kalau mereka boleh merentas negeri, bermakna negara ini taklah teruk lagi. Kalau mereka boleh membenarkan kilang glove di Selangor beroperasi, maknanya COVID ini masih dalam kawalan. Dan mereka pun boleh mengubah keputusan sejam. Kejap gitu, kejap gini. Bermakna COVID ini bukanlah bahaya seperti mana yang mereka cakap. Tetapi sebenarnya yang bahayanya adalah kalau Tan Sri Muhyiddin Yassin hilang jawatan sebagai Perdana Menteri. Jadi anak muda, Makcik Kiah, Makcik Limah, Pak Ali Kampung, seluruh rakyat Malaysia akan pastikan pengkhianat ini, kalau kita tak dapat balik ambil mandat rakyat pun, pengkhianat ini akan kalah pada pilihan raya. Dan saya yakin politik hari ini bukan lagi bersoal ini parti mana, ini anak siapa, ini ada pengalaman ke dalam parti politik. Saya kira tak ada. Hari ini rakyat menilai individu yang bertanding. Rakyat akan menilai siapa yang bertanding dan apa yang dia boleh berkhidmat kepada negara. Dan insyaAllah
negara kita dan saya sendiri, dan saya yakin melihat pada orang muda ini dan di dalam parlimen, kalau kita tengok senior-senior ni menyindir orang muda. Kalau kita tengok Syed Saddiq ini budak baliklah sekolah, InsyaAllah itu dendam orang muda. Kita bukan nak hilang rasa hormat kepada orang lama dalam parlimen, tetapi kamu tidak hormat kepada orang muda. Dan saya akan terus menghasut orang muda, menghasut Makcik Kia, menghasut Pakcik Saleh, supaya kita benci kerajaan ini. Kita benci dengan hati dan kita akan buat aksi, sudah, pangkah selain daripada mereka. Terima kasih kepada The Personality dan rakan-rakan. Terima kasih. Terima kasih.